Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Bagaimana dengan tempat rakan-rakan? Semoga cuacanya cerah dan terang benderang. Baiklah, hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan masak satu masakan favourite Kak Tina, iaitu asam pedas ikan pari. Asam pedas ni Kak Tina cuma guna bahan-bahan yang simple sahaja, bahan yang ada dalam freezer ataupun dalam peti sejuk. Baiklah, sekarang Kak Tina nak bawa rakan-rakan untuk lihat Kak Tina masak. Maaf ya, bahan-bahannya Kak Tina lupa nak videokan, namun Kak Tina akan sebutkan sewaktu memasak nanti. Sekarang Kak Tina panaskan kuali, panaskan periuk. Panaskan periuk dahulu, kemudian letakkan minyak sedikit sahaja. Okey, bahan-bahan yang Kak Tina nak tumiskan nanti iaitu 3 ulas bawang merah, 4 biji cili api, 2 siung bawang putih yang telah Kak Tina tumbuk. Ya. Dan bahan-bahan yang Kak Tina tumbuk tadi akan Kak Tina tumiskan sebentar lagi. Ya. Okey, jom kita tengok bagaimana cara untuk Kak Tina masak asam pedas. Pertama, kita masukkan bahan-bahan yang telah Kak Tina tumbuk tadi. Kak Tina gunakan cili padi sebab nak pedas sedikit. Kacau hingga matang ataupun sehingga bahan yang kita tumis tadi masak dan berbau harum. Okey, bagaimana dengan kesihatan rakan-rakan sekalian, ya? Kak Tina doakan mana-mana rakan-rakan dan sahabat yang sakit semoga cepat sembuh. Dan bagaimana rakan-rakan yang mengalami kesulitan dipermudahkan segala urusan, ya. Dan semoga lancar rezekinya pada hari ini dan hari-hari yang akan datang, ya. Dan insya-Allah kita jadikan hari ini yang terbaik, tetapi besok menjadi yang lebih terbaik. Begitulah kehidupan kita, ya. Jangan kita jadi, contohnya hari ini kita baik, besok kita jadi kurang baik, ya. Kita sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Insya-Allah mesti bersemangat. Kalau tak bersemangat, macam mana nak teruskan hidup? Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, sekarang bahan yang Kak Tina tumis tadi dah matang. Kak Tina akan masukkan 1 mug air panas, ya. Untuk bagi rakan-rakan yang bukan dari Malaysia, ya, asam pedas ini merupakan salah satu makanan yang berasal dari Melaka. Ya, Melaka. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak asam pedas ni sebenarnya boleh dipelbagaikan. Okey, jadi sekarang Kak Tina masukkan paste asam pedas. Dalam paste ni sebenarnya ada bahan-bahan basic, contohnya bawang, cili kering, kemudian ada belacan sedikit, ya. Jadi Kak Tina tak perlu tambah belacan lagi sebab dalam paste tersebut dah ada semua sekali. Ya. Cuma tadi Kak Tina letak bawang tu sebagai penambah untuk lebih sedap lagi. Okey, sekarang kita dah kacau. Ya. Tadi Kak Tina cakap nak masukkan air dulu kan? Tu dah tersilap step. Dia sepatutnya Kak Tina masukkan paste dulu, baru masukkan air. Al-maklumlah. Kesilapan itu sentiasa berlaku dalam kehidupan kita, tetapi kita sentiasa cuba untuk memperbaiki. Okey. Baiklah, kita tunggu sampai matang. Okey, kenapa Kak Tina bubuh sedikit saja minyak pada awal menumis tadi? Kerana dalam paste tadi sudah ada minyak. Jadi Kak Tina tak nak berlebihan minyak dalam masakan ini. Okey, jadi Kak Tina dah masukkan air. Kita tambah lagi. Sebab asam pedas ni dia kena masak dengan api yang agak
perlahan. Dia tak boleh api yang besar. Okey, Kak Tina gunakan mak plastik, ya. Sebenarnya separuh saja pada mak plastik tadi, dan itu bergantung juga pada ikan yang kita gunakan. Kalau ikan tu banyak, kita gunakan banyak air. Tu tengok sedang. Okey, sekarang Kak Tina dah masukkan asam keping, 2 keping. Bunga kantan sekuntum saja Kak Tina gunakan, sebab bunga kantan mahal kat Malaysia ni. Sekuntum je RM2 lebih. Kan? Kalau dulu zaman-zaman kecil Kak Tina dulu, bunga kantan tu Kak Tina buat main je, letak kat sanggul. Kan yang kembang tu kan? Letak kat sanggul rambut. Tapi sekarang harga. Okey, jadi sekarang ni Kak Tina masukkan ikan pari. Kak Tina gunakan 4 ketul ikan pari. Sebenarnya 2 sahaja Kak Tina beli, tapi Kak Tina potong jadi 4. Jadi 2-2. Jadi setiap satu Kak Tina potong 2. Jadi 4. Itu pun Kak Tina rasa 2 kali makan ni. Pada tengah hari, malam. Kadang-kadang sampai besoknya pun. Okey, baiklah. Sekarang ni Kak Tina dah masukkan ikan. Ya. Kita tunggu ikan tu mendidih. Okey. Sekarang ni Kak Tina nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang support Kak Tina, yang sudi like, yang sudi subscribe channel Kak Tina, ya. Okey, sekarang yang terakhir Kak Tina masukkan daun kesum. Daun kesum ni sebenarnya kalau menurut maklumat lah, berasal dari Vietnam, dan kebanyakannya bahan ini digunakan dalam masakan tradisi lah, masakan tradisional orang Malaysia. Contoh kalau nak buat laksa, laksam, asam pedas, gulai lemak daging pun sedap letak daun kesum. Gulai lemak daging salai, gulai lemak ikan keli salai, sedap daun kesum ni. Dan kadang-kadang Kak Tina suka juga letakkan dalam tumis daging. Tumis daging macam sambal, buat daging tu kita buat sambal, kita letak daun kesum pun sedap. Sebab daun kesum ni dia ada satu aroma yang wangi dan boleh membangkitkan selera untuk kita makan. Tapi kalau kita makan mentah untuk dijadikan ulam itu tidak sesuai. Tetapi kalau dimasukkan, diracik-racik atau dihiris-hiris, kemudian dimasukkan dalam kacang panjang yang dihiris juga tauge, itu dipanggil sebagai nasi ulam, itu sedap. Tapi kalau nak makan macam kita makan ulam daun pegaga atau daun ulam raja, itu memang pedas. Pada Kak Tina lah, tapi tak tahulah, mungkin ada orang yang suka. Okay, baiklah, sekarang ni sayur Kak Tina pun dah mendidih. Memang sedap sebab guna paste. Okay, baiklah rakan-rakan, kalau tak ada daun kesum ni rasanya macam kurang lengkap lah masakan asam pedas ni. Sebenarnya masakan asam pedas ni ada banyak versi. Kalau di Melaka sendiri pun ada banyak versi cara masaknya lah. Kalau Melaka pure Melaka dia lain. Kalau Melaka Johor, dekat-dekat Johor tu lain. Kalau Kak Tina memang tersangatlah bezanya, sebab Kak Tina masak macam kita ikut selera kita lah, cara kita nak masak. Sebab kadang-kadang ada cara masakan tu orang kata sedap, tapi menurut selera kita mungkin tak sesuai. Tu dia. Okay, baiklah rakan-rakan sekalian, saya pun dah hampir nak matang. Sebenarnya Kak Tina nak bagi dia kering sedikit kuah tu supaya bagi lebih sedap dan lebih meresap dalam ikan. Okey, video Kak Tina pun dah sampai ke penghujung. Ya, semoga kita boleh bertemu lagi pada masa akan datang dalam video-video yang berbeza. Okey, sebenarnya konsep video Kak Tina ni ialah
kegiatan harian, termasuklah aktiviti memasak, mengemas dan juga pelbagai aktiviti harian ya. Cuma yang belum Kak Tina tampilkan, satu lagi aktiviti Kak Tina ialah menjahit baju. InsyaAllah ya, satu hari nanti akan Kak Tina tampilkan video Kak Tina menjahit baju. Okey, baiklah rakan-rakan, Kak Tina akhiri dengan ucapan ribuan kemaafan andainya ada tutur bicara yang menyinggung perasaan rakan-rakan sekalian. Dan kalau sudi boleh cuba, tapi kena lengkaplah, terutama bunga kantan. Bunga kantan ni bunga, kalau tak silap dipanggil apa kat sana ya? Congkrang. Maaflah kalau silap. Dan juga daun kesum. Ya. Okey, Kak Tina akhiri dengan ribuan kemaafan dan kita jumpa lagi for the next video. Thank you for watching my video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you all. Muah.